Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempersembahkan beberapa persembahan istimewa di bawah bimbingan Panitia Pendidikan Islam yang bertajuk Solat Tiang Agama. Sidang hadirin sekalian, solat ialah tiang agama Islam dan merupakan penghubung antara hamba dengan pencipta. Solat ialah ibadah yang paling awal disyariatkan dan amalan yang pertama akan dihitung pada hari akhirat kelak. Definisi solat ialah perbuatan atau perkataan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Solat mula difardukan pada malam Isra' dan Mi'raj, iaitu 2 tahun sebelum penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Ibadah ini merupakan tuntutan fardu ain kepada setiap mukallaf. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakar warka'u ma'ar raki'in. Maksudnya, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua guru dan murid yang dikasihi sekalian. Sebelum kita menyaksikan persembahan yang seterusnya, mari kita sesama mengenali 13 rukun solat yang perlu diikuti. Yang pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. Kelima, rukuk serta tamak ninah. Keenam, i'tidal serta tamak ninah. Ketujuh, sujud serta tamak ninah. Kelapan, duduk antara dua sujud serta tamak ninah. Kesembilan, duduk ketika membaca tahiyat akhir. Kesepuluh, membaca tahiyat akhir. Kesebelas, berselawat kepada Nabi SAW dalam tahiyat akhir. Kedua-belas, memberi salam yang pertama. Dan akhir sekali, tertib. Dengan itu, cukuplah 13 rukun solat yang wajib ditunaikan mengikut tertib supaya solat sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat meninggalkan solat. Diriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian datang seorang pemuda Arab masuk ke dalam masjid sambil menangis. Apabila Rasulullah SAW melihat pemuda itu, maka Baginda pun bertanya, "Wahai orang muda, mengapa kamu menangis?" Maka orang muda itu membalas, "Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia dan tidak ada kain kafan serta tiada orang yang hendak memandikannya." Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar dan Umar supaya mengikut orang muda itu untuk melihat masalahnya. Setelah mengikut orang itu, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu mendapati bahawa ayah orang muda itu telah bertukar rupa menjadi babi yang hitam. Maka mereka pun kembali dan memberitahu kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, kami lihat mayat ayah orang muda ini bertukar menjadi babi yang hitam."
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pergi ke rumah orang muda itu. Baginda pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan izin Allah, mayat itu lalu bertukar menjadi bentuk manusia semula. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda menyembahyangkan mayat tersebut. Apabila mayat itu hendak dikebumikan, maka sekali lagi mayat itu berubah menjadi seperti babi yang hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat terkejut lalu bertanya kepada pemuda itu, "Wahai orang muda, apakah yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dahulu?" Orang muda itu berkata, "Sebenarnya ayahku ini tidak mahu mengerjakan solat 5 waktu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan solat. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti babi yang hitam." Pengajaran yang kita dapat daripada kisah ini ialah setiap orang Islam wajib untuk solat 5 waktu sehari semalam. Solat adalah tiang agama. Jika tidak solat, maka runtuhlah agama ibarat rumah yang tidak bertiang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haish, penatnya. Balik kerja, dah lah kena menghadap dengan jalan jam lagi. Rehat dululah. Dah masuk waktu ni. Tak apalah, solat tu nantilah. Tengok phone dulu. Adik, nak habis waktu dah. Kenapa tak solat lagi? Akak, adik baru je balik ni. Nak rehat sekejap. Nantilah. Yalah, solatlah dulu. Lagi 5 minit je nak habis waktu. Akak, nantilah solat tu. Kalau akak nak solat, akak solat dulu. Adik nak rehat jap. Ni, adik ingat Allah suka ke orang yang lambatkan solat ni? Ni, macam ni lah akak. Adik ni dah besar tau. Suka hati adik lah adik nak buat apa pun. Adik solat ke apa ke, akak tak payah nak kisah sangat. Ish, buat merepek je adik ni. Tak apalah, ikut suka hati adik lah. Okey. Alia, kenapa tak solat lagi ni? Hish, tadi akak ni mak pula. Mak, adik ni tengah rehat tau. Dah lah tadi kena menghadap jalan jam lagi. Ni mak pula ni. Kenapa tadi tak solat? Mak tahu kan kalau keluar lambat pada office tu nanti jalan jam. Solat tu dah lama. Nantilah. Duh, apa function Alia jadi Muslim kalau tak erti nak solat? Tahu tak solat tu tiang agama? Macam ni lah mak. Kalau mak nak solat, mak solat je lah. Adik ni dah besar, dah dewasa dah. Nantilah adik pandai-pandai lah adik uruskan urusan adik sendiri. Hish. Sedekah kak, sedekah. Sekejap ya. Sebelum tu bagi saya upload dekat media sosial saya dulu. Okey, sekejap ya. Akak post kat IG ke? Ya, kenapa? Akak tahu tak? Menunjuk tu tak baik tau. Akak sepatutnya sedekah dengan ikhlas, Kak. Hei, suka hati aku lah. Aku nak sedekah ikhlas ke, tak ikhlas ke. Yang kau sibuk nak mengajar aku ni dah kenapa? Saya sekadar nasihat je, Kak. Hei, dah lah ambil lah.
Ambillah duit ni. Terima kasih. Aku bukan nak kata apalah. Tapi aku tak pernah nampak Cik Alia tu solat kat surau ofis kita ni. Itulah, aku pun tak pernah nampak dia pergi surau. Astaghfirullahalazim. Tak baik tuduh-tuduh. Mana nak tahu dia solat lepas kita ke sebelum kita ke. Betul cakap macam tu kan boleh timbul fitnah. Tapi aku pun tak pernah nampak juga. Ya weh, lepas tu semalam aku dengar ada gaduh dengan family dia weh kat rumah. Ish, apalah perangai macam tu. Apa pun kita doakan yang baik-baik je lah. Ada. Kau tengah cakap pasal aku ah. Mana ada kami cakap pasal? Aku duduk kat situ je tau. Aku ada mata, aku ada telinga, aku dengar lagi. Okey, kalau kami cakap pasal hang pun apa salahnya? Hang memang tak semayang kan? Kalau aku tak solat ke apa ke, tu bukan urusan hang tau. Hang kat sini, hang bekerja je. Okey, lepas tu hang duk post kat IG sedekah tu hang fikir hang bagus sangat ke? Lepas tu yang hang gosip dengan aku ni, pasal aku ni, hang ingat hang bagus sangat? Hei, Mina ni aku kena lagi. Dah lah, meluat duk ni dengan orang macam ni. Dasar Cik Alia. Assalamualaikum Puan Alia. Ya, Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya daripada pihak bank dan saya nak maklumkan yang syarikat Puan telah pun bankrupt. Awak ni biar betul. Saya baru je balik pada ofis sekarang ni. Tak ada apa pun. Ini merupakan maklumat terkini yang saya dapat daripada pihak atasan Puan. Awak ni scammer kan? Jangan sampai saya report kat polis. Betul Puan, saya dah cek dengan kerani-kerani yang lain. Syarikat Puan memang dah bankrupt. Dah lah. Ni pun satu buang masa aku je. Assalamualaikum Cik Alia. Ya, Waalaikumsalam. Cik Alia, berdasarkan kajian kami buat kan, blood test kami buat, Cik Alia ada kanser tahap 4. Semua tak betul lah. Saya Ni- sekarang ni sihat walafiat je. Saya ni kaya tau. Saya takkan pernah dapat penyakit apa-apa pun. Alia kaya macam mana pun, Cik Alia still ada kanser. Cik Alia tengok sendiri. Dah lah, semua ni bohong je lah. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, ya Tuhanku, kampunilah dosa-dosa ibu bapaku, dosa-dosaku, dosa guru-guruku, dosa sahabat-sahabatku, dan dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku dengan rendah hati memohon keampunan padamu, ya Allah. Aku bertaubat, ya Allah. Kau terimalah taubatku ini, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hello? Ani mau makan apa? Bagi roti canai satu, teh ais satu. Okey. You mau makan apa? Bagi roti saya juga air kosong 1. Okey. Ani mau makan apa? Bagi nasi kandar 1, Okey. roti telur 5, Okey. mi goreng mamak 5, Lagi. mi kari 7, Mikari 7, okey. melo ais 5. Banyaknya Ani. Saya seorang saja makan banyak ni pasal apa? Saya makan banyak tetap lapar. Oish. Hebat. Bagus. Kamu ada duit saya. Order siap. Okey, sini ambil order customer lain. Okey, makan dulu. Ani, makan apa? Maggi kari dengan air kosong 1. Okey, cantik.
Nah, ni, order siap. Okay, dah siap makan? Bayar. You RM5, ni RM6 you. You lebih pada RM50 ni. You RM55.90. Sabar. Cepat duit. You makan siap dah, kenyang dah. Sabar. Ini duit kau. Aneh. Jangan buat hal sini. Bagi sini. Lagi saya kena saman you kenyang. Janji bayar. Tak, tu duit je mah. Tak apa, janji saya bayar. Okey. Jom balik lah. Jom. Jom ah. You semua ni. Ush. Najwan. Aneh, bangun Aneh. Istighfar Najwan, istighfar. Bangun. Istighfar Najwan. Aneh, bangun Aneh. Dia dah mati ke? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oi, dia dah mati. Najwa dah mati. Najwan dah mati. Alamak, habis lah saya kesaman nanti. Assalamualaikum. InsyaAllah. Duduk. Apa yang dia buat selama di dunia ini? Ustaz, kalau Ustaz nak tahu, dia sering meninggalkan solat Ustaz. Masya Allah. Saya kalau tidak baik ya. Marilah kita membaca doa untuk dia ni. Boleh. Astaghfirullahalazim. Allazi La ilaha illa wa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Marilah kita bangkit dan solat untuk dia. Al-Fatihah. Auzubillahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jomlah kita bangkit dan solat kepada jenazah ini. Bismillah. Salih jenazah. Dapatkan saf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Marilah kita menggali kubur untuk jenazah ini supaya dia dapat tenang di alam barzah. Okey. Gali. Kita okey, gali. Sementara dia gali tu kita angkat dia kepada untuk ke kubur. Mari kita angkat bersama-sama. Baiklah kita angkat jenazah ni. Baik. Oh, Ya Allah beratnya. kenapa dia sangat berat ini? Apa yang dia telah buat dekat dunia ni? Dia selalu tak solat, Ustaz. Dia selalu kerap solat. Harap-harap kita tidak menjadi golongan dalam golongan itu. Allahu Akbar. Allah. Okey. Pusing. Dah jangan pusing.
Wahai hamba Allah, mari kemari ke kampung asalmu. Pulanglah dari kembaraan. Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Kesimpulannya, solat merupakan tiang agama. Kita wajib menunaikan solat supaya tidak termasuk di kalangan golongan fasik. Orang fasik adalah ahli neraka. Sketsa tadi menunjukkan dua golongan, iaitu yang sempat bertaubat dan tidak sempat bertaubat. Orang yang sempat bertaubat beruntung, manakala yang tidak sempat tersiksa dan diazab oleh Allah. Marilah kita sama-sama menunaikan kewajipan kepada Allah supaya menjadi mukmin sejati. Kerja menghitung serta menjumlah, tepat tumpuannya, jangan menoleh. Hamba yang beruntung di sisi Allah, khusyuk solatnya dan beramal soleh. Ke majlis kurnia di Istana Kedah, Sultan beradu dinantikan rakyat. Semasa di dunia, lakukan ibadat, solat yang fardu sepanjang hayat. Sekian sahaja persembahan dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempersembahkan sebuah nasyid yang bertajuk Sepohon Kayu. Murahnya setahun
tentu, hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Sehari-hari ia sadarkan diri. Sekian, terima kasih.